Salatu wassalam ala Rasulillah Sayyidina wa Habibina wa Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu bi ihsanin ila yaumiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas kurnia dia boleh memanjang lagi umur kita bersama. Kita dapat berada dalam majlis ilmi di masjid kita di Malaning, dengan kita bersyukur dan niat i'tikaf dan ikhlas kita pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bersama dapat hidayah, riayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita insya-Allah akan membicara tentang masalah kerajaan Bani Abbasiyah. Kerajaan Bani Abbasiyah. Tapi sebelum daripada kita nak masuk dengan cara sempurnanya kerajaan Abbasiyah, kita kena reti khalifah, dua orang khalifah sebelum kerajaan Abbasiyah. Kerana gerakan Abbasiyah ni dia cetuh dengan cara kuatnya ataupun bergiatnya timurnya, gerakan dengan cara sulit dan dengan cara sembunyi, iaitu di zaman kerajaan Umar Abdul Aziz, iaitu khalifah kepada kerajaan Daulah Umayyah. Ada banyak di malam ini saya nak wari sikit sebanyak berkongsi dengan ikhwah dan akhwat kita, iaitu berhubungan dengan Umar Abdul Aziz bin Marwan. Umar Abdul Aziz ini ialah khalifah dari kalangan Bani Umayyah, dan dia dibilai oleh ulama sejarah dan ulama hadis mengatakan salah satu daripada Khulafa Ar-Rasyidin juga. Dia khalifah yang kelima, Khulafa Ar-Rasyidin yang kelima. Umar Abdul Aziz ni, kalau kita tengok umur dia tu panak aja, umur 36 tahun, tapi menjadi khalifah yang cukup adil. Kerana neneknya ialah Umar ibn Khattab, jadi keturunannya keturunan mulia dari pihak ibunya dan pihak ayahnya. Umar Abdul Aziz ini dia lahirnya pada tahun 91 Hijrah dan mati dia pada tahun 151 Hijrah. Umar Abdul Aziz ini dia hidup dengan biasa, hidup biasa. Dia kalaulah kita pergi baca oleh sejarah ni, bahawa Umar ibn Khattab khalifah yang kedua, apabila cerita yang sama-sama kita tahulah, apabila dia pergi berjalan di waktu malam, pergi dapati di rumah seorang bujang, dapat orang janda yang ada anak perempuan, yang mana seorang ibu janda tu royak pada anak capur air dengan susu, yang mana cerita yang kita sama-sama mengetahui. Lalu tu anak kata tak boleh lah, nanti Umar marah dan sebagainya. Lalu tu ibu dia kata Umar tak tahu. Tu waktu ni Umar duk dengar lah. Maka anak dia jawab, nah, wa in kana amirul mu'minin la yara, farabbu amirul mu'minin yara. Sekiranya amirul mu'minin Umar ibn Khattab tak nampak perbuatan kita ni, tapi Tuhan kepada Umar ibn Khattab tu nampak, Tuhan kepada Amirul Mukminin dia nampak perbuatan kita ni. Umar dengar kata satu ucapan yang dak berondeng di antara anak perempuan dengan ibu dia, Umar menangis. Kerana Umar ni dia satu jiwa tawaduk dan takut pada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia hidup di zaman jahiliyahnya, apabila dia dapat peringkat tinggi dia rasa megah. Tetapi bila dia hidup di zaman Islam, semakin banyak peringkat, semakin banyak bertawaduk. Itu Umar bin Khattab. Maka apabila dia kelik ke rumah dia berkatalah kepada seorang anak lelaki yang nama Asim,
Buat kita ni kalau ada anak lelaki yang tak beranak lagi boleh tak lah. Hak baru-baru beranak tak nama Asim. Asim makna bersih. Makna orang boleh jaga daripada kejahatan. Dia kata kepada Asim, izhab ila baiti fulanin wa tazawwaju bihadhihi binti. Inni arjullaha an yukhrija min salbiha man yakudul Arab wal Farisi wal Ajam. Umar kata pada anaknya, wahai Asim, mugilah pada rumah seorang perempuan itu, kemudian berkahwinlah dengan anak dia, kerana aku harap daripada Allah Subhanahu wa taala bahawa keluar daripada selbinya, tulang belakangnya, mereka yang boleh memimpin Arab, memimpin orang Parsi dan memimpin orang Ajam. Akhirnya berlakulah perkahwinan di antara Asim anak Umar ibn Khattab dengan seorang perempuan anak kepada orang janda, orang pujat yang ikhlas, yang takut pada Allah Subhanahu wa taala. Orang perempuan ni apabila dia takut pada Allah Subhanahu wa taala, goleklah anak nak berjuru, anak nak baik. Sebab makan ni daripada orang perempuan. Anak kita dan kita sendiri ni, kita mula makan daripada orang perempuan. Semasa mengandungnya, keluar pada perut ibunya, orang perempuan daripada tangan ibu kita. Jadi kalaulah ibu tu baik, ibu tu orang berjuru, orang molek, maka anak juga akan ikuti baik bersama. Tapi kalau ibu ni jahat, waliyahzubillah, maka anak tu kadang-kadang nak bawa pada kejahatan juga, waliyahzubillah. Sampai tu banyak hadis Nabi SAW mari duk cerita, mu pilihlah tempat mu nak letak air mani dia. Nah, tu ibulah. Maka berkahwinlah Asim dengan anak perempuan kepada janda. Dalam perkahwinan mereka bolehlah seorang anak perempuan nama Laila. Laila ni cucu Umar bin Khattab. Akhirnya Laila ni dia berkahwin pula dengan seorang besar, orang bangsawan, orang punya ilmu dan mempunyai harta kekayaan dan orang keturunan tinggi dalam kerajaan Bani Umayyah. Berkahwinlah dengan Abdul Aziz. Abdul Aziz ni anak orang-orang besar, anak bekas-bekas gamno yang berada di dalam kerajaan Bani Umayyah. Nah, maka di antara Laila dengan Abdul Aziz ni bolehlah dapatlah seorang anak lelaki, dan lainnya seorang anak lelaki ni nama Umar. Umar tu namalah Umar Abdul Aziz. Umar Abdul Aziz ini banyak riwayat di antara Imam Az-Zahabi dan Imam At-Tabari ada juga sedikit perselisihan. Setengah riwayat tu dia kata Umar Abdul Aziz ni dia beranak lahirnya di Madinah. Setengah riwayat tu kata lahirnya di Dimishq, di Syam dan sebagainya. Tapi walau bagaimanapun Umar Abdul Aziz ni dia hidupnya di Madinah Al-Munawwarah. Dan dia hidup bersama dengan saudara dia, iaitu anak pada Umar bin Khattab nama Abdullah bin Umar bin Khattab. Jadi Umar Abdul Aziz ni duduk sekali dengan duduk sekali dengan dia lah. Duduk sekali dengan anak Umar, iaitu Abdullah bin Umar bin Khattab. Abdullah bin Umar ni, Abdullah anak Umar ni, dia dari kalangan ulama Islam, ulama sahabat yang Nabi SAW ada cerita, kalaulah nak pergi ambil Quran, terimalah dari beberapa orang, di antara lainnya Abdullah bin Umar. Dan dia di antara orang ingat hadis, ulama hadis dan banyak hafaz hadis. Daripada Abdullah ibn Umar ni, ulama-ulama tafsir umpama Mujahid
Dia juga belajar dengan Abdullah ibnu Umar. Mujahid ni belajar di antara dia belajar ilmu tafsir dan ilmu hadis daripada Abdullah ibnu Umar. Maka Umar Abdul Aziz ni bersamalah dengan Abdullah ibnu Umar belajar ilmu, belajar sehingga dia menjadi didikan seorang yang soleh, alim, wara' dan takwa. Dan semasa dia berada di kota Madinah Al-Munawwarah, dia ada belajar hadis, belajar fiqh, dan dia orang bersifat dengan sifat tawakal. Karena kesan daripada daripada Umar Abdul Aziz itu, daripada Abdullah bin Umar. Akhirnya Abdul Malik dia menjadi khalifah kepada kerajaan Bani Umayyah. Maka dia kahwin, dia panggil Umar Khalid nikah dengan anak dia nama Fatimah. Nikah dengan anak dia Fatimah, dan Umar Abdul Aziz jadi gubernur di kota Madinah Al-Munawwarah. Nah, setelah Abdul Malik itu mati, maka gantilah Sulaiman bin Abdul Malik menjadi khalifah. Semasa Sulaiman Abdul Malik jadi khalifah, dia di antara orang yang sangat jujur, adil dan wara'. Sehingga dia hatta sebahagian daripada harta-harta yang khalifah kerajaan Bani Umayyah ambil dengan cara rapah dan sebagainya, terutama kepada orang daripada keturunan Abbasiyah, daripada puak yang cenderung pada Syiah dan sebagainya. Di zaman Sulaiman Abdul Malik ni hatta setengah-setengah. Di satu kali ni Sulaiman ni dia hajar Umar Abdul Aziz ni pergi jalan ikut tempat tentera. Umar pergi berjalan, pergi tengok tentera Islam cukup teratur dengan senjata apa. Maka Sulaiman kata kepada, ya Sulaiman, Abdul Malik dengan Umar ni sepupu. Sulaiman ni kakak ipar Umar. Jadi Umar ni berkahwin dengan adik Sulaiman nama Fatimah. Jadi dua orang ni sepupu dan adik ipar. Sulaiman ni sebagai kakak lah. Ada apa dia harap lah kepada Umar Abdul Aziz ni. Dia ajak kita tengok tentera, kita tengok cara susunnya, kita tengok Baitul Mal dan sebagainya. Apabila dia pergi tengok tentera Islam yang cukup kagum, banyak tentera Islam dengan senjata dan penyusunannya, lalu Sulaiman berkata pada Umar, "Maza tara ya bani Abdul Aziz?" Apakah pandanganmu wahai anak Abdul Aziz? Apakah pendapatmu untuk tengok tentera kita banyak, senjata cukup lekat ni? Adakah negara kita nak jatuhkan dan sebagainya? Umar Abdul Aziz jawab. Umar tak ada jawab apa yang dikehendaki oleh Sulaiman Abdul Aziz. Dia tahu waraknya Umar Abdul Aziz ni, dia kata kena walaupun Sulaiman bin Abdul Malik tanya nak jawab apa yang lain, tapi Umar jawab yang lain. Umar kata, arad dunya ta'kulu ba'daha ba'da wa anta ma'khuzun biha wa mas'ulun anha. Arad dunya, aku tengok dunia ni, ta'kulu ba'daha ba'da, duk makan setengah mereka itu akan setengah yang lain. Jadi aku tengok orang Islam dunia ni mari duk perang sama sendiri. Aku tengoklah tu, aku nampak dalam pandanginku ni orang Islam duk gila makan lagi mari. Ini mengikut syarah dia. Arad dunya ta'kulu ba'daha ba'da wa anta ma'khuzun biha, dan engkaulah orang yang bertanggungjawab tentang ni. Wa mas'ulun anha, dan engkau dipertanyakan di akhirat esok. Sulaiman pun tengok kepada Umar Abdul Aziz. Ya kau tambah kasih pada Umar. Kerana Umar ni kecek benda yang ada dalam hati dia. Ya tabiat negara Islam ni
Mana-mana umat Islam, mana-mana pemimpin Islam bersama dengan ulama dan pemimpin ikut ulama, maka pemimpin selamat dan ulama tu selamat. Mana-mana ulama ikut pemerintah, ikut pemimpin, dia ulama tapi ikut pemimpin royak turut belaka. Kalau pemimpin lah ning, dia pergi bersarah ke tebah lah ning lah, maka ulama tu hancur dan pemimpin juga hancur. Ya. Sulaiman bin Abdul Malik dia reti hal ni. Lalu Sulaiman kata kepada Umar, ma'ajabat, apakah yang engkau berasa kagum, yang berasa pelik? Mu tengok tentera orang Islam ni, tentera Daulah Bani Umayyah banyak balah ning ni, mu tak rasa kagum kerana? Umar kata, ma'ajabu man arafad dunya fa'asahu wa arafa syaitan fa'atba'ahu. Ma'ajabu man arafallahu fa'asahu wa arafa syaitan fa'atba'ahu wa arafa dunya farakkina ilaiha. Alangkah aku rasa kagum, aku rasa peliknya, man arafallah fa'asahu, orang yang kenal Allah tapi dia deraka pada Allah. Ini aku rasa pelik. Ia kenal kata Allah beri rezeki, kenal Allah beri segala-galanya, dan dia kenal dunia ni sementara, dan dek berubuk ha dunia ni hatta zurtumul maqabir, dia kenal. Dan dia tahu bahawa Allah akan bertanya tentang nikmat-nikmat yang bagi, dan dia tahu Allah sangat kasih kepada hambanya, dan dia mengetahui Allah perintah berapa perkara yang berupa fardu dan sunat, dan Allah larang yang berupa haram dan makruh. Fa'asahu, tapi seorang ni deraka. Hak ni kau rasa pelik. Ia kenal Allah Ta'ala deraka tu hai boleh. Hak ni lah Umar Abdul Aziz kata aku pelik. Wa arafa syaitan fa'atba'ahu, dan ia kenal syaitan tapi dia ikut. Allah Ta'ala raya ra'inna syaitan, sungguh syaitan baik kamu seteru yang nyata tapi ikut. Wa arafad dunia, dan dia kenal dunia, bahawa manusia dengan dunia ni, dunia hadap ke belakang, manusia hadap ke depan, kau jauh dengan dunia. Tapi farakina ilaiha, sedangkan manusia tu hati dok cenderung kepada dunia daripada tempat dia nak pergi dak akhirat. Hak ni aku rasa pelik, termasuk diriku sendiri. Sulaiman pun apabila dia dengar ucapan Umar Abdul Aziz, dia berasa kagum. Inilah seorang yang betul-betul yang sanggup nak membela kerajaan dan nak menentukan urusan umat manusia, terutama umat Islam yang berada di bawah kerajaan Bani Umayyah di masa itu. Kerajaan Bani Umayyah, satu kerajaan yang besar di zaman itu. Ulama Islam bersetuju menyatakan bahawa kerajaan gerakkan, belum jadi kerajaan betul, gerakkan Abbasiyah yang dipimpin oleh Abdullah bin Ali, cucuk kepada Ibnu Abbas, ialah berlaku gerakannya di zaman kerajaan Sulaiman bin Abdul Malik. Sampai tu belum nak masuk dalam kerajaan Bani Abbasiyah, kena reti sini dulu sikit sebanyak. Sebab apa boleh timbul, dan apakah mudah timbul? Di waktu Sulaiman akhir-akhir hayat dia ni, Sulaiman ni dia bersama dengan ulama hidup dia. Ulama di masa tu nama Raja' bin Haywah. Raja' bin Haywah ni dia ulama besar, dia ahli hadis, dan dia ulama fiqh dan ulama besar. Maka Sulaiman tu dia rasa sakit. Di sini ada riwayat, dua riwayat. Satu riwayatnya daripada At-Tabari, ada sedikit perbezaan, tapi saya ambil riwayat
yang ditasahkan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitab dia Sirul A'lam An-Nubala juzuk yang kelima muka 11 dan 12. Di waktu Sulaiman hampir sakit hampir nak matilah, sakit teruk, dan Sulaiman pun terasa sakit dia ni tidak harap nak hingga nak sembuh. Lalu dia pun panggil lah seorang penasihat dia nama Raja bin Haywah. Raja pun berjumpa lah dengan Sulaiman. Sulaiman kata, siapakah orang yang boleh mentadbirkan urusan umat Islam selepas aku mati ni? Siapakah yang boleh menentu nak menjadi teraju pimpinan kerajaan Bani Umayyah selepas pada wafatku ni? Maka Raja jawab satu ucapan yang cukup dengan ulama ni. Cara jawab dia pun orang panggil jawab dengan ilmiah, jawab dengan ilmu. Raja kata, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, mimma yahfazuka Allah, mimma yahfazuka min qabrika wa yashfa'uka fi ukhraka antara kalil muslimin khalifata adlin. Daripada perkara yang menjagakan engkau dalam kubur engkau dan dapat mensyufaatkan engkau di hari akhirat engkau, bahawa hendaklah engkau serahkan, tinggalkan kepada orang Islam akan khalifah yang adil. Jadi Sulaiman bin Abdul Malik ni ditanya Haywah, Raja bin Haywah, khalifah lepasku ni piyo pula? Raja tak ada jawab betul-betul, kata Umar Abdul Aziz ke Hisham ke, tak jawab betul-betul. Yang royak benar dulu, iaitu perkara yang boleh menjagakan, yang boleh menyelamatkan kamu dalam kubur dan boleh mensyafaatkan kamu di akhirat kamu, iaitu kamu tinggalkan kepada orang Islam khalifah yang paling adil. Berarti melatih khalifah, mewasiatkan khalifah orang yang adil kepada orang Islam. Lalu Raja tanya, siapa orang tu? Orang yang aku boleh nak diwasiat, nak dilantik dia jadi khalifah, dan dia adil dan orang Islam berpuas hati dengan dia. Ulama Islam dia tengok jauh, satu pemandangan yang jauh dengan ilmu dan firasyah yang Allah bagi kepada dia. Ia kata orang yang boleh memimpin urusan dunia dan akhirat ialah Umar Abdul Aziz. Umar Abdul Aziz berarti sepupu dia, adik ipar dia. Raja kata, mu pergi ambil kertas, mu ambil kalam, aku nak tulis. Tulis kertas. Oh siap. Tulis siap. Dia panggil gamno dia semua mari. Gamno dia. Dan lepas tu panggil semua gamno dia. Dan panggil semua ketua perai. Dan ketua perai dia, metak dia lah. Mari bai'ah kepada Sulaiman Abdul Aziz, serta bai'ah kepada khalifah yang akan jadi khalifah selepas kematian mengikut apa yang ia tulis dalam surat ni. Tapi semua mereka tak tahu lagi pia yang Sulaiman tulis dalam surat tu. Maka ke semua gamno, ke semua pimpinan tentera, pimpinan perang, mari bai'ah dengan Sulaiman dan mari buat persetujuan nak taat, nak dengar dan nak ikut khalifah seterusnya mengikut apa yang ada dalam wasiat Sulaiman bin Abdul Malik. Setelah tidak berapa hari, mengikut dalam Imam At-Tabari kata lepas tu 3 hari, maka matilah Sulaiman bin Abdul Malik. Maka orang pun pakat duk tunggulah pia ni
Sebab Sulaiman bin Abdul Malik, anak Abdul Malik ni anak lelaki ada lagi. Sebenarnya dia kena latih adik dia kan, anak Abdul Malik tu jadi khalifah. Sebab Umar ni sepupu jauh dah. Manusia pakat duk beripung, duk tunggu nak dengar wasiat yang akan dibaca oleh Raja' bin Haywah. Dan Umar pun di malam tu duduk sibuk dengan jenazah kakak dia, kakak ipar dia tu Sulaiman bin Malik. Maka orang Islam mari beripung dan Raja' pun membaca di atas mimbar, naik atas mimbar. Dia kata dalam wasiat ni, ya tahya Umar, kum anta amirul mu'minin. Hei Umar, mu bangun, mulah amirul mu'minin. Apa yang telah diwasiatkan oleh Sulaiman Abdul Malik. Orang semua pakat setuju, bersetuju di atas Umar Abdul Aziz ni jadi khalifah. Sebab semua orang kenal Umar Abdul Aziz ni, dia seorang yang warak, dan dia duduk dengan ulama hadis, ulama tafsir, duduk dengan Abdullah ibn Umar, dan hidup dia di Madinah. Madinah ni satu kawasan yang boleh terima, boleh tengok dari segi hukum ahli Madinah di masa tu. Orang warak dan takwa. Orang setuju. Mereka berapa orang yang orang tidak bersetuju kepada Umar Abdul Aziz. Mengikut Ibn At-Tabari di antara Hisham bin Abdul Malik. Hisham ni kurang setuju. Bahaya. Padahal Hisham ni di antara adik ipar kat ipar dengan Umar ni. Tapi apabila Raja' bin Haywah kata, hei Umar mu bangun, Umar tak bangun. Nak bangun tak boleh, seolah-olah merasa kaku tubuh dia ni apabila dilantik sebagai khalifah. Tapi akhirnya Umar bangun kerana taat apa yang telah berjanji nak taat bai'ah kepada Sulaiman Abdul Malik. Umar beri satu ucapan. Umar tak ayyuhan nas. Umar Abdul Aziz beri satu ucapan, hei manusia, sesungguhnya jawatan ini diberi kepadaku tanpa mesyuarat denganku. Kau tu ada. Sesungguhnya perintah khalifah yang beri padaku ni, sekalipun Sulaiman bin Abdul Malik tidak pernah mesyuarat denganku, dan tidak pernah aku meminta daripadanya, dan aku tak biasa minta dia, dan tidak juga bermusyawarah dengan kamu. Abdul Malik tak ada syarat juga denganmu. Dengan hal itu aku ingin mencabutkan bai'ahku yang ada di atas tekakku, dan aku serahkan pilihan ini kepada kamu sekalian supaya memilih siapa yang berhak menjadi khalifah. Ni tahu tak sah khalifah. Kalau kita boleh jadi orang pilih dengan ni, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya terima kasih orang pilih saya, tak pilih saya pun saya terima kasih belaka. Anak tu lah kita ni, InsyaAllah tahun rezeki semula ilmu tahun ni. Tak. Umar ni suruh orang Islam pilih semula, kerana Sulaiman tak pernah sorak dengan dia, tak ada, ia tak biasa minta, dan Sulaiman tak ada bersorak juga dengan orang lain. Maka orang ramai kata, kami berpuas hati, bersetuju dengan kamu, dan semua orang pakat bai'ah Umar. Pakat bai'ah. Bai'ah lah dalam majlis di hari ini, bai'ah lah Umar Abdul Aziz menjadi khalifah. Setengah riwayat tu kata di tangan tu ada pasir lagi, bekas pasir, kerana dia bagi duk cara jenazah Sulaiman Abdul Malik. Itu khilaflah di antara riwayat-riwayatnya. Apabila Umar jadi khalifah, setelah bai'ah menjadi khalifah, dia kembali dah ke rumah dia. Di masa tu adalah mengikut riwayat At-Tabari itu adalah orang nak ambil kenderaannya, nak mari muat dia tak nak naik, dan tentera yang duk berdiri betul, duk berderak nak menjaga dia tak mau. Ia masih duka cita kerana mesti bertanggungjawab besar
terhadap umat Islam, terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dia masuk dalam rumah dia. Umar ni masuk dalam rumah dia. Maka dia berhak ambil nak gitak kepala sikit lah. Maka masuklah anak dia. Anak dia nama Abdul Malik bin Umar bin Abdul Aziz. Anak lelaki Umar nama Abdul Malik. Dalam Iman Az-Zahabi kata umur dia 15 tahun. Imam At-Tabari kata umur 17 tahun. Jadi ulama sejarah mengatakan di antara 15 sampai 17 lah umur dia. Lalu dia kata kepada ayah dia, ya Amirul Mukminin, hei Amirul Mukminin, apakah keadaanmu sekarang? Abdul Malik, anak pada anak lelaki Umar ni kata pada ayah dia, wahai ayahku, ya Amirul Mukminin, apakah kamu sekarang mau nak buat apa? Lalu tu Umar royak pada anak dia, kata, wahai anakku, sesungguhnya ayahmu ni sangat penat. Semenjak dari semalam lagi duk cara jenazah ayah saudaramu, iaitu Sulaiman bin Al-Malik. Dan mari duk terima satu perintah jawatan khilafah yang sangat penat. Maka ayah ingin berehat sekejap sambil menunggu waktu salah zuhur. Nak tidur tak pala sikit-sikit lah. Lalu tu anak dia tu kata, wahai ayah, ya Amirul Mukminin, wahai ayahku, siapakah yang boleh menjaminkan ayah umur ayah sampai ke waktu zuhur? Siapakah yang boleh menjamin? Sedangkan harta siapakah yang boleh menjamin umur ayah sampai ke waktu zuhur? Sedangkan harta orang Islam yang telah dizolimi, yang telah dicuri, diambil oleh khalifah-khalifah sebelum ini belum diselesaikan. Piya kalau ayah mati sini, piya nak bertanggungjawab dengan Allah Subhanahu wa taala. Umar pun dia sendiri, dia bangunnya tak sendiri. Umar ambil anak dia, panggil anak dia, dia kucuk di antara dua mata ni. Berarti kat tengah ni lah, di antara dua mata ni. Nah, tempat yang sangat lemah lembut di antara manusia ni, kucuk sini. Umar kucuk anak dia. Nah, Allah. Dan Umar memuji Allah. Dan Umar memuji Allah Subhanahu wa taala di atas keikhlasan seorang anak yang berkatnya daripada doa neneknya Umar ibn Khattab. Dan Umar berkata, Umar Abdul Aziz berkata pada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahillazi akhraja min salbi man yu'inuni ala dini. Segala puji kepada Allah yang telah mengeluarkan daripada selbi aku ini orang yang membantu agama, orang membantu aku di atas agamaku. Nah, Umar ibn Aziz, seorang yang alim, warak dan takwa. Di hari yang pertama ni, tak ada masuk hari yang kedua lagi ni, mari nak fikir tentang umat-umat Islam. Nah, suatu kali Umar Abdul Aziz berkhutbah, bukan khutbah Jumaat ni, berpidato ataupun berkhutbah lah. Di antara ulama sejarah, Imam Az-Zahabi ada membawakan kataan ini dalam kitabnya. Umar Abdul Aziz dia ucap kata, ayyuhan nas, la kitaba ba'dal Quran wala nabiyya ba'da Muhammadin walastu biqadin wa innama ana munaffizun walastu bimubtadi'in wa innama ana muttaba' walastu khairum minkum walakinni asqala minkum himlan
wa ana aqulu hadza wa a'lamu anni aksaru dzunuban indallah. Ya. Ya. Ni lepas ada khalifah sehari 2 hari ya Umar kata, wahai manusia, sesungguhnya tidak ada kitab selepas Al-Quran. Berarti Al-Quran ini kitab yang terakhir yang datang daripada langit kepada Nabi yang mursal, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala nabiyya ba'da Muhammadin, dan tidak ada nabi selepas Muhammad. Walastu biqadin wa innama ana munaffizun, dan aku ini bukan menjadi qadi, tetapi aku adalah orang yang mentafsirkan, menjalankan perintah-perintah Allah. Walastu bimubtadi'in wa innama ana muttabi', dan aku bukan orang yang membuat bid'ah, bukan mubtadi', tetapi aku adalah orang ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walastu khairum minkum, dan juga aku bukan orang yang paling baik dari kalangan kamu. Walakinni askalu minkum himlan, tetapi aku dari kalangan orang yang paling berat dari kalangan kamu yang mesti memikul amanah. Aku ni orang yang paling berat kena tanggungjawab tentang amanah. Wa ana aqulu hadza, dan aku berkata demikian ini sedangkan aku mengetahui inni aksaru dzunuban indallah, aku banyak zunub, banyak berdosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini orang tawaduk. Sebab itulah ulama ni bersetuju kata Umar Abdul Aziz dia masuk Khulafa Ar-Rasyidin yang kelima. Ini keadaan hidup dia. Lalu tu Umar duduk dan menangis. Dia kata, alangkah besarnya Allah Ta'ala uji kepadaku, terhadapku. Nah, setelah tu dia kelik rumah dia, Umar Abdul Aziz kelik rumah dia. Kelik rumah dia, dia tak tangan gini. Ambil 12 tangan, tak ada 2 pipi dia, tak. Duduk dia. Lalu tu isteri berkata, apakah perasaanmu dan tangisanmu ya Amirul Mukminin? Mudah mikir gapo boleh tak? Boleh tak supaya orang susah sedekah tu. Dia kata, aku ni diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dan aku teringat kepada orang miskin, orang fakir, orang janda, orang bujang yang mempunyai anak-anak, yang mempunyai ramai anak-anak mereka, sedangkan mereka dalam kesusahan. Sedangkan suami mereka itu meninggal dunia dengan sebab menjaga negara Allah, sebab menjaga bumi Allah dan syariat Allah. Tapi anak-anak mereka dalam keadaan susah. Dan tawanan-tawanan umat Islam ni dirampas, berada di tangan musuh. Sedangkan anak mereka sedang menunggu ketibaan ayah mereka. Inilah perasaanku. Nah, mereka mau kepada bantuan, aku tak kuasa membantu mereka. Yang aku paling takut, Umar Abdul Aziz kata, dan aku paling bimbang sekali dalam hidupku, di akhirat nanti mereka akan berhujjah dengan Allah, sedangkan Nabi Muhammad bersama mereka. Ini aku paling takut sekali. Nah, Allah. Maka menangislah Umar dan isterinya takut pada Allah Subhanahu wa taala. Umar Abdul Aziz ni 2 tahun 5 bulan 5 hari jadi khalifah, memerintah kerajaan Bani Umayyah di masa itu. Negara cukup maju sehingga tidak ada orang boleh terima zakat, sehingga dia mari istihar siapa-siapa yang nak berkahwin, yang tidak ada duit belanja, boleh ambil harta negara untuk berkahwin. Tapi Umar ni cukup miskin hidup dia. Negara maju, rakyat senang, khalifah miskin. Umar Abdul Aziz.
Ada pernah orang berkata pada Umar Abdul Aziz, "Hei Umar, apakah mu nak wasiat lepas mu mati ni kepada anak-anakmu?" Umar kata, "Aku tak ada nak wasiat apa sebab aku tak ada harta apa. Tak ada barang nak wasiat." Umar ni orang kaya. Kerana isteri dia tu anak khalifah Fatimah tu, dan dia si khalifah. Dia anak orang kaya. Di waktu nak mati tidak ada harta Umar Abdul Aziz. Mengikut riwayat Imam Az-Zahabi, di waktu Umar sakit, maka datanglah gamno-gamno Umar, mari tengok, mari ziarah Umar. Dan mereka berkata kepada isteri Umar, Fatimah, "Hei Fatimah, mu salinglah pakaian Umar ni." Fatimah tak, "Aku nak salinglah mana pakaian Umar dah saling ya cuk dia. Ni khalifah orang Islam." Nah, satu kali tu Umar panggil anak dia, panggil semua anak dia. Umar ni ada anak 8 orang, 4 lelaki dan 4 perempuan. Umar kata kepada anak dia ni, "Sesungguhnya ayah ni ada 2 pilihan. Satunya, ayah boleh pilih kamu ni jadi orang kaya, tapi ayah terpaksa masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Iaitu ayah ambil harta negara, hipun harta negara bagi kepada anak. Anak jadi orang kaya. Yang kedua, kamu jadi orang miskin, tapi ayah selamat daripada api neraka. Maka ayah memilih syurga." Dia kata, bukan aku nak ibu miskin, aku pilih syurga. Mengikut riwayatnya, anak Umar Abdul Aziz ni selepas Umar mati ni, kesemua 8 orang anak dia orang kaya belaka. Wa kana abna'uhu min aghnan nas. Dan adalah anak Umar Abdul Aziz adalah menjadi orang kaya dari kerajaan Bani Umayyah masa tu. Kerana lepas ada Umar Abdul Aziz 2 orang khalifah, lepas tu guling jadi kerajaan Abbasiyah. InsyaAllah kita akan cara semula. Semasa kerajaan Abbasiyah ni, ia kutuk bunuh habis puak keturunan Bani Umayyah, melainkan anak Umar Abdul Aziz ni mereka tak bunuh. Kerana Umar Abdul Aziz ni, dia orang mari lari hak kata duk maki kepada puak Ahlul Bait, maki keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam ketubah mereka. Nah, Umar pilih syurga. Nah, Umar mati dalam keadaan dia tidak ada lekat utang dan tidak memiliki harta yang banyak, tapi mempunyai anak yang saleh. Umar kata, "Apa mu nak taruh pada anakmu? Aku taruh Allah dan Rasul. Sekiranya kalulah anakku soleh, Allah berjanji, in kanu salihin fallah tawalla salihin." Kalaulah mereka itu anak-anakku ni orang soleh, maka Allah menjaga dan Allah membela orang yang soleh. Sekiranya anakku ini orang yang tidak soleh, maka aku tak sanggup harta aku ini berada di tangan orang yang derhaka dengan menggunakan harta-hartaku. Nah, dan dia panggil anak dia. Dia kata, "Innallah, Allah sesungguhnya Allah Ta'ala tu ya tawallas salihin." Allah menjagakan orang yang saleh. Maka lepas tu Umar tu mati, Umar Abdul Aziz. Ada satu riwayat, satu kali tu Umar Abdul Aziz ni dia berjalan di waktu akhir-akhir hayat ni, tapi belum sakit lagi. Riwayat yang lain, riwayat daripada At-Tabari. Dari At-Tabari. Maka dia pakai baju dia tu jadi sikat-sikat spring naik dia lah, jadi naik-naik dah baju dia tu. Berjumpa dengan Raja' bin Haywah. Raja' ni di antara orang menjadi penasihat kepada kerajaan Sulaiman dan kepada kerajaan Umar Abdul Aziz. Dia tengok Umar, dia teriak, dia menangis. Seorang khalifah
yang tidak ada pakaian nak pakai. Sedangkan kerajaan itu kaya, rakyat sendiri khalifah miskin. Lalu tu Umar Abdul Aziz berkata kepada raja, ya raja, innali nafsan tawaqah, kullamat taqat syai'an, kullamat haqqat syai'an taqah ila syai'in akhar, taqah ila Fatimah bin Abdul Malik fazawwajtuha, wa taqah Umar kata setiap jiwa tu berhajat pada kemuncak. Aku ni berhajat kepada kemuncak ketinggian dan kemuliaan. Aku cita-cita nak jadi isteri kepada Fatimah bin Abdul Malik. Maka Allah Ta'ala takdir aku berkahwin dengan Fatimah. Aku pernah cita-cita nak jadi governor di Madinah. Allah Ta'ala jadikan aku ini governor di Madinah. Ya raja, ya kata wahai raja, al-an taqah ilal jannah. Di hari ini aku ingin kepada syurga. Wa arjullah an akuna min ahliha.